Kali Ramadan ni akan berlakunya pembaziran makanan, tak kiralah disebabkan masak ke ataupun pembelian di bazar Ramadan dan sebagainya. Cuma kalau disebutkan menerusi laporan daripada Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp yang sebelum ini ada menyatakan secara keseluruhan ini yang tahun-tahun yang lalu 15,000 metrik tan makanan dibuang di negara ini dalam sehari, dengan 3,000 metrik tan daripadanya adalah makanan yang masih boleh dimakan. Itu dalam seharian. Bulan Ramadan ini, ketika adanya bazar Ramadan, keadaan yang sama juga dialami. Cuma tahun lepas sedikit berkurangan sebab tidak ada aktiviti makan secara terbuka dan sebagainya. Cuma kita bimbang tahun ini macam mana kerana bazar Ramadan kembali beroperasi. Saya bersama dengan Ustazah Fatimah Syarham Muhammad Nordin, pendakwah yang tidak asing lagi, untuk berkongsi pandangan berfikiran dari perspektif Islam tentang pembaziran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama kita tak jumpa kan? Saya selalulah jumpa Encik Elly dalam TV. Encik Elly lah yang selalu tak jumpa saya. Itulah dia. Rupanya Ustazah berdiam diri kerana sedang menyiapkan tesis PhD ya. Saya mohon sangat doa semua. InsyaAllah hampir di peringkat akhir dah. Semoga Allah permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustazah, kita bercakap tentang membazir makanan ini. Yalah, bila kata membazir ini sebabnya nafsu lah. Walhal bila berpuasa tu menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi kita tak kaitkan itu dengan ketika berbuka dan ketika membeli juadah ataupun memasak. Bagaimana Islam melihat situasi ini? Okey, terima kasih Encik Elly. Dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada warga MHI, TV3, bahkan media kita yang sebenarnya bagi saya dah memainkan peranan yang cukup bagus untuk menyebarkan kesedaran dan juga pengetahuan tentang pembaziran tak bagus, bahkan kesannya pada alam sekitar dan sebagainya. Namun begitu, kita nak doa kepada Allah ni supaya kita dapat pindahkan kesedaran dan juga pengetahuan tadi kepada amalan dan sikap. Ya, betul. Jadi Islam, subhanallah, bila sebut tentang pembaziran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26 sampai 30, Islam ajar kita seimbang. Islam ajar seimbang. Bila kita sebut pembaziran, pembaziran ni ada dua. Pembaziran material dan juga pembaziran bukan material. Pembaziran material ni termasuklah pembaziran makanan macam yang kita sebut. Bahkan pembaziran air. Yang non material, pembaziran masa contohnya. Betul. Dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu. Berikan kaum kerabatmu hak mereka. Wal miskin wa banas sabil. Dan kepada orang miskin serta kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni contohnya pelajar yang menuntut ilmu, yang tak ada duit sangat. Wala tubazir tabzira. Jangan kamu membazir terlalu boros. Jadi Islam suruh kita seimbang. Kita kena ada semangat memberi. Bahkan Ramadan ni kita nak mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ajwadun nas, yang lebih-lebih lagi pemurahnya pada bulan Ramadan. Ada semangat pemurah memberi, dalam masa yang sama jangan membazir. Kita tak nak membazir, kita kena rancang. Jadi dalam surah Al-Isra tadi, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi tentang innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang membazir ni saudara kepada syaitan. Dan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan ni memang tak berterima kasih, tak thank you, menolak nikmat, tak bersyukur. Jadi kita tak nak ada sikap yang seperti itu. Itulah dia. Baik. Kita dah cantik dah berpuasa bersahur dan berpuasa menahan daripada perkara membatalkan puasa. Tapi bila berbuka je seolah-olah macam apa yang kita lalui itu hilang begitu saja kerana kita mula mendekati atau menjadi sahabat kepada syaitan. Betul. Okey, bila Ustaz sebutkan tadi kesedaran tu sentiasa diberikan. Betul. Tapi nak diterjemahkan kepada amalan itu, bagaimana untuk kita merasai kesedaran ini supaya dapat diamalkan? Okey, tak dapat tidak kesedaran tu sentiasa perlu kita masukkan ke dalam diri kita. Pengetahuan tu selalu kita kena timba. Sebab tu saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada penonton yang prihatin yang menonton rancangan seperti ini. Makna kata mereka prihatin terhadap isu ni.
Dan dengan pengetahuan tu akhirnya membina lagi kemampuan untuk ada sikap dan juga tindakan. Bila kita renung kepada ayat yang kita baca tadi kan, ayat yang ke-20 tadi 26, 27, 28. 28 Allah SWT didik kita. Kalau kita tak ada apa nak beri kat orang, maka kita harapkan, kita minta rahmat daripada Allah dan kita bagilah qaulan maisura, kata-kata yang baik. Maknanya kata at least kita bagi wajah yang tak berkerut, ya. Kita bagi senyuman yang manis. Lepas tu dalam hati, ya Allah, kalau ada rezeki nanti nak tolong ni, nak bantu ni. Bila ada semangat, kesian ke orang, nak bantu orang. Bahkan kita tengok ramai orang ke Buluh tak ada makanan. Saya pernah tengok satu statistik oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia, ya. Hampir 21,000 orang mati kebuluran, ya, setiap hari dalam dunia ni. Jadi bila kita tengok macam tu kan, ya Allah, kita kesian ke orang, rasa macam tak gamak lah nak membazir-bazir ni. Ramai orang tak ada makanan, ramai orang lapar ni. Jadi perkara ini memang kita kena berterusan untuk buat, menuntut ilmu, cetus kesedaran. InsyaAllah lama-lama kita minta pada Allah, kita akan ada kemampuan untuk amal. InsyaAllah. Okey, hari ini kita kena pegang surah Al-Isra' ni lah, ayat 26 hingga 30. 30. InsyaAllah. Okay, Ustazah akan pastinya perincikan satu persatu hingga ayat 30 lah. Dan ini mungkin yang bertadarus sudah sampai kepada surah ni, boleh highlight potongan ayat-ayat ini untuk lebih fahami apa isi kandungannya. Okey, Ustazah, tadi kita dengar beberapa pandangan. Mungkin saya juga begitu. Kadang-kadang kita fikir kita beli, tak apa, kita beli banyak, lebihannya kita bagi kawan-kawan kita ke jiran kita sampai. Tapi istilah tu lebihan macam bila kita tak habis baru kita nak bagi orang. Bagaimana kita melihat niat kita tak nak membazir, tapi seolah macam kita beri lebihan makanan. Jadi bagaimana? Okey, lebihan makanan ni sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat. Ya, satu, kita boleh kitas semula dalam bentuk buat kompos. Ya, boleh buat baca untuk tumbuhan-tumbuhan kita. Lepas tu yang kedua, kita boleh simpan dalam peti. Katakan dalam bulan Ramadan ni ada dua juadah utama, iaitu juadah iftar dan juadah sahur. Jadi juadah iftar, juadah kita berbuka tu, bila lebih, kita simpan dalam peti. Ya, bila kita nak bersahur nanti, kita hanya perlu panaskan, itu menjimatkan masa. Jadi kita banyak ruang untuk qiyamul lail, baca Al-Quran, buat zikir-zikir, bahkan menambah ilmu, menonton video-video bermanfaat. Subhanallah, sebab kita tak terlalu banyak masa untuk memasak lagi dan sebagainya. Betul. Ya, maknanya bila kalau misalnya nak bagi kepada jiran-jiran tu, kalau boleh niatkan masa beli tu. Betul. Bukan lebih tu baru nak bagi. Kan? Sebab lebih tu kalau boleh kita simpan dan kita olah kembali untuk moreh ke sahur dan sebagainya. Betul. Dan niat tu pula kita bulan Ramadan ni, bila kita niat nak memberi makan kepada orang berbuka, kita dapat pahala puasa dia tanpa luak sikit pun puasa dia tu. Subhanallah, tu besar tu. Dapat bonus kan? Dapat bonus. Subhanallah. Ya, itulah dia. Ini satu perkara juga yang barangkali kita sebagai golongan dewasa, ibu bapa ni kurang cakna, sebab kita hanya bila mendidik anak berpuasa ni, kita tahu tentang jangan makan, jangan minum. Tapi hal-hal pembaziran ni mungkin anak kita sedang melihat kita. Betul. Jadi bagaimana untuk memastikan Ramadan itu ibadahnya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa semata-mata, dan juga ibadah. Membazir ini juga adalah satu yang dituntut dalam Islam. Mengelakkan dari membazir sebenarnya dituntut dalam Islam. Betul. Sangat penting ya ibu bapa menanamkan kesedaran, menanamkan pengetahuan kepada anak-anak. Terutamanya bila kita duduk bersama. Dan bulan puasa ni syukur sangat. Bila iftar, bila sahur, kita berkumpul sama-sama. Itu rahmat yang besar dari Allah. Sambil-sambil kita mengadap makanan, kita mungkin boleh bercerita. Bercerita kepada anak-anak kita. Misalnya maksud pembaziran dalam Islam apa dia? Apa yang diperkatakan oleh para ulama? Misalnya Imam Syafi'i sebut, pembaziran ni bila kita belanjakan harta bukan pada jalannya. Maksudnya pada benda tak perlu pun. Imam Malik kata, pembaziran ni apa? Pembaziran ni bila kita ambil harta tu daripada jalan yang benar, tapi kita guna pada jalan yang tak benar, yang bukan keperluan pun. Lepas tu kata Mujahid. Mujahid kata, kalau kita ada
banyak harta dan kita belanjakan di jalan benar, itu bukan membazir. Tapi kalau ada segantang ataupun secupak padi begitu, ya, kita niat nak membazir, kita buang macam tu saja, itu dikira membazir. Saya petik kata-kata ni daripada Tafsir Al-Azhar, yang mana Buya Hamka sendiri cerita kisah pengalaman dia masa kecil. Masa kecil dia makan kacang. Dia makan kacang tu, adalah 2 biji kacang jatuh. Kacang tu ada kulit dia. Ayah dia pun tegur. Ayah dia kata, ambil 2 kacang tu makan. Kalau tak, kamu membazir. Sebab kacang tu elok lagi kan, dia duduk dalam kulit dia. Dia kata bila dia besar, baru dia boleh fikir. Lah kacang tu, kalau buang macam tu saja, sedangkan masih boleh digunakan, ya, maka kenapa tak digunakan? Jadi kita perhatikan contoh-contoh ni, perbincangan para ulama ni, ya, sangat penting kita jaga daripada tidak berlebihan dan kita belanjakan harta untuk benda yang perlu sahaja. Sebab bila berlebih-lebihan je, jadi tak elok benda tu. Bahkan dalam wuduk pun Nabi tegur. Nabi tegur seorang sahabat bernama Sa'ad. Nabi kata, pembaziran apakah ini Sa'ad? Sebab Nabi tengok kan, kalau contoh kita sunat, basuhkan anggota wuduk 3 kali. Tiba-tiba basuh 4 kali. Tak perlu pun. Air banyak. Air banyak, betul. Saat tu pun sampai pelik. Dia kata, dalam wuduk pun ada pembaziran ke? Nabi kata, hatta hinggalah dalam sungai mengalir pun. Sepatut 3 kali jadi 4 kan? Tetap membazir. Ya, sampai itu sekali. Sampai itu sekali. Diperincikan tentang perkara ini. Tapi menarik Ustazah sebutkan tadi tentang perkongsian cerita tentang pembaziran ketika berhimpun untuk iftar dan sebagainya kan, kepada anak-anak supaya sedar. Contoh cerita Buya Hamka tu sangat menarik. Bermakna ia bergambaran tarbiyah Buya Hamka hebat pun daripada ayahnya juga. Subhanallah, betul. Itulah hebatnya. Kita buka talian 0377261603 kalau anda ingin bertanyakan sebarang soalan ataupun mungkin pandangan berkaitan bagaimana nak mengelakkan pembaziran terutamanya di bulan mulia bulan Ramadan ini. Boleh kongsi dengan kami 77261603. Okey, Ustazah, bila kita bercakap tentang pembaziran, ada dalam kalangan kita ni yang juga berniat untuk memberi sedekah, terutamanya kepada pusat-pusat kebajikan. Ada kalanya ada lambakan. Kan? Jadi makanan ataupun apa-apa yang disedekahkan itu terbazir begitu saja. Jadi situasi ini bagaimana Ustazah? Okey, sebab tu penting kita mengkaji terlebih dahulu. Contoh kita nak bagi kepada gelandangan kan, kita kena mengkaji, kena bertanya kepada orang-orang berautoriti yang ada sekitar itu supaya tidak berlaku begitulah lambakan, pembaziran. Ya, sama jugalah ke tempat-tempat yang lain tu, memang kita perlu study sikit dulu. Baru kita lakukannya. Maknanya bukan hanya kita niat nak sedekah, kita tinggalkan begitu saja. Yang penting saya dah dapat pahala niat dan aktiviti sedekah tu. Maknanya perlu buat kajian juga supaya apa yang kita beri itu tidak dibazirkan. Betul. Kalau perhatikan surah Al-Isra tadi pun, ya, bila kita baca lanjut lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita supaya kita ni bijak, seimbang. Ya, kita jangan kedekut dan kita pula jangan pergi bazirkan, pergi belanjakan harta kita macam tu saja sampai akhirnya kita pula yang meminta-minta. Sampai kita pula yang tak ada. Jadi apa-apa pun kena merancang. Dalam harta kita pun kita kena ada at least 3S. 3S, 3S. S pertama kita spend. Kita spend, kita bagi nafkah keluarga, kita belanjakan untuk perkara yang perlu, ya, kita buat modal ke spend, ya. S yang kedua kita sedekah. Sedekah ni pula ada sedekah wajib dengan sedekah sunat. Sedekah wajib termasuklah zakat kita. Ramadan ni ada zakat fitrah. Jangan kita lupa. Dan S yang seterusnya adalah kita save. Kena ada juga simpan, berjimat cermat. Ini SOP bulan Ramadan lah ni. Ataupun sebenarnya setiap hari pun di luar Ramadan pun kan. Spend, sedekah and save. Sedekah tu menjadi sebahagian amalan kita. Dan cuma kadang-kadang konsep sedekah tu kita kurang jelas. Kita hanya sedekah saja tanpa memikirkan sampai ke mana dan pihak itu memanfaatkan ataupun tidak kan. Dalam kata lain, dia pembaziran yang tidak disengajakan lah Ustazah. Okey, dan kita bercakap tentang sekarang ni PKP ni sepatutnya bila keadaan lebih diperketatkan, sepatutnya itulah masa untuk kita berupaya untuk mengawal. Tapi bila bazar Ramadan pun kita dengar dibimbangi ketidakpatuhan. Jadi menampakkan macam kalau boleh semua orang nak datang, semua orang nak beli sebab takut tak dapat menikmati juadah berbuka tu. Bagaimana untuk kita menyantuni situasi PKP ini dengan kelonggaran yang diberikan supaya bila kita pergi ke bazar Ramadan tu,
kita tahu apa kita nak beli dan kita fikir orang lain juga supaya keadaan itu murni lah di kawasan dan tidak dibimbangi adanya kluster-kluster baharu dan sebagainya. Okey, betul. Saya pun setuju sangat. Ya. Ramadan ni dia melatih kita la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa tu sikap hati-hati, ada Allah yang perhati, kita rasa begitu kan. Dan takwa itu juga dia melatih kita meyakini yang kita mampu mengubah kebiasaan. Kebiasaan kita makan, kita minum, ya, kita bersama dengan suami, ya. Tapi bila siang hari bulan Ramadan, kita mampu untuk tidak makan, tidak minum dan menahan godaan nafsu bersama dengan suami. Jadi kita pun nak ada semangat tu jugalah. Bila ada SOP, ada benda-benda yang tak biasa sebelum ni kan. Dan sebenarnya kita dah pun dibiasakan sejak beberapa tahun ni. Dan kita nak rasa insya-Allah kita kuat, kita boleh buat. Kita nak bantu diri, bantu masyarakat. Kita ada akhlak hidup bermasyarakat yang tak fikir diri kita seorang saja, tapi fikir semua orang, sayang alam sekitar. Ya, maka dengan tidak membazir, Syekh Al-Qardawi pun ada sebut dalam bukunya Kesederhanaan dalam Islam, itu salah satu akhlak. Ya, akhlak hidup bermasyarakat yang perlu kita bentuk. InsyaAllah. Okey, saya terfikir tentang perkara ni. Antara nikmat bulan Ramadan adalah nikmat berbuka puasa itu saja kan? Betul. Jadi kalau kata macam kalau tak makan sedap-sedap, tak beli juadah yang dijual itu macam kufur nikmat, Ustazah. Bagaimana nak memperbetulkan konsep ini? Okey. Kita tahu yang bila mana kita berbuka puasa, kita bersegera untuk berbuka, kita dalam kebaikan. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak maksudkan kita kena menyantap banyak-banyak, menyantap sedap-sedap. Ya, sekurang-kurangnya kita keluar daripada keadaan berpuasa kepada berbuka, masukkan sesuatu ke dalam tekak kita. Ya, yang Nabi tunjuk, masukkan tamar ataupun air. Dan kita tengok kalau pergi tengok pamphlet dekat hospital-hospital pun ya, dicadangkan eloknya kita bezakan antara iftar berbuka dengan makan malam. Kita nak bagi perlahan-lahan kan perut kita menerima, ya, maka kita berbuka dulu dengan benda yang ringan dulu, buah-buahan, air, tamar, sangat baguslah. Ibn Al-Qayyim pun ada sebut dalam Zadul Ma'ad. Dia kata buah yang manis, tamar ni bila masuk memang memudahkan pencernaan dan banyak faedah untuk tubuh badan kita. Dan air tu dia bantu organ dalam kita kan nak serap khasiat gizi makanan. Jadi Nabi ajar sangat sederhana bab makan ni. Dan kita lepas iftar tu kita pergilah eloknya solat maghrib dulu berjemaah satu keluarga. Lepas tu kita tengok makanan tu, kita makan ikut keperluan kita. Ambil sekadar yang kita boleh. Yang lebih tu boleh simpan tadi, boleh buat kompos. Ya, kalau betul-betul ada lebihan, boleh bagi burung ke. Kalau kat kampung bagi ayam itik. Betul. Itu istimewanya duduk di kampung kan. Tidak terbazir makanan dan tidak berlonggok begitu saja. Tapi apa pun seperti saya sebutkan, boleh buat baja kompos kan. Betul. Ya, itu antara inisiatif yang kita boleh laksanakan. Kita ada soalan daripada penonton di talian ke penerbit? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Nama saya Farhan. Farhan. Dari Kuching, Sarawak. Baik, silakan Farhan. Okey. Ya, Ustazah, ada soalan berkenaan dengan budaya moreh kita dalam kalangan masyarakat kita. Berkenaan dengan isu yang dibincangkan hari ini, isu pembaziran kan. Kadang-kadang kita makan masa moreh itu untuk mengelakkan pembaziran makanan-makanan yang tak habis setelah kenyang berbuka. Dan kita pun dah simpan tepilah untuk sahur. Tapi makanan masih banyak. Dan pada masa yang sama, moreh juga bagi saya agak kurang baik lah. Sebab kita tak digalakkan untuk makan and then tidur right after makan. Apa pendapat Ustazah berkenaan budaya moreh tersebut? Adakah ia patut ataupun macam mana? Okey. Ni konsep moreh ni. Soalan yang baik sebenarnya sebab kadang-kadang kita apa lepas berbuka tak nak membazir. Kita tak nak membazir kan. Tapi itulah istilah moreh tu maknanya makan juga kan. Makan juga sebelum tidur. Baik. Okey Farhan, terima kasih kita dengar jawapan dari Ustazah ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini soalan yang menarik Ustazah. Betul. Moreh ni biasanya makan lepas tarawih lah. Ya, betul. Tarawih 8
tarawih 20. 20. Biasa kalau dulu-dulu masjid sediakan bubur lambuk, kuih-kuih dan sebagainya. Jadi encik kita ni tanya, kalau tak makan mubazir tu, dah simpan siap-siap dah untuk sahur. Tapi banyak lagi lebih. Dan kalau makan pula, katanya kalau ikut kesihatan, sebelum tidur tak elok makan. Tak elok pula makan. kan? Ya. Pasal nanti kita susah bangun qiyam. Jadi bagaimana kita nak bersikap seimbang, sederhana dalam isu ni kan. Saya cadangkan pihak-pihak masjid perlu mengenal pasti jugalah, ya, masyarakat sekitar tu, sebab ada juga yang jenis jauh hatinya daripada masjid. Jadi mungkin kita boleh beri makanan-makanan tu, bungkus, packing, kirim dekat jemaah-jemaah ni, kenal pasti jiran-jiran, ya, untuk tolong bagi, tolong pas. Dia mungkin sangat gembira, ya, bila dapat makanan-makanan tu. Namun budaya Moreh tu bagi saya seimbang lah, nak kata buruk tak juga, sebab kita pun perlu sikit lah makan tu, dan boleh jumpa sesama jemaah. Kalau lepas tarawih tu kan, masa Moreh tu seronok, boleh ta'aruf, boleh tanya khabar, tanya keadaan keluarga mereka dan sebagainya. Cuma pihak masjid lah kena satu seimbang untuk tengok sejauh mana perlu disediakan Moreh tu, banyak mana kan. Tak cukup tak apa, makan sikit seorang. Kalau lebih-lebih tu kena fikir alternatif untuk buat something. Kalau boleh Mila, kalau dapat dibuat menu-menu yang ringkas-ringkas kan, bukan makan berat, nanti macam dah buka puasa, dah iftar pun berat, lepas tu Moreh pun macam iftar. Ini itu kesederhanaan yang boleh dilaksanakan, ya, bukan hanya dalam kalangan karya ataupun jemaah, tetapi juga pihak penganjur solat tarawih di masjid dan surau dan sebagainya. Ustazah, akhir sekali pesanan kepada muslim-muslimat yang sedang mengharapkan Ramadan kali ini sempurna, insya-Allah, silakan. Okey, buat diri saya sendiri juga dan semua yang saya muliakan, yang saya sayangi, kita nak melalui Ramadan ini dengan sikap yang seimbang. Ya, pengurusan harta kita ada yang kita berikan, kita pemurah, kita tidak membazir, ya, kita berjimat cermat juga, kita merancang, ya, dan kita belanja ikut keperluan. Insya-Allah hidup kita akan lagi tenang. Sebab kalau kita tak amalkan kaedah yang betul, lepas kita dah dapat pengetahuan, nanti kita stres, bawa kesan dalam kehidupan. So, mudah-mudahan semua kita faham dan menghayati apa yang Ustazah kongsikan hari ini. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih juga. InsyaAllah boleh jemput lagi lepas ni, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah Fatimah Syarah Muhammad Nordin, pendakwah bersama kita, berkongsi pandangan dan juga perkara-perkara kita harus tahu tentang pembaziran makanan, terutamanya di bulan Ramadan ini.